Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainul bin Ismail, pernah menjadi pendidik sekitar tahun 80-an, dan pada tahun 1988 pernah pergi berjihad di Afghanistan. Mulanya pergi seorang, kemudian diikuti oleh beberapa orang rakan lagi. Hari ini Ayahanda CN ceritakan lebih lanjut tentang jihad Afghanistan sebagai sambungan berkaitan dengan sejarah awal penubuhan dan kedudukan bumi Afghanistan. Jadi, untuk pengetahuan anak-anak sekalian, bumi Afghanistan yang berada di tengah-tengah Asia Tengah merupakan sebuah bumi yang sangat diidami oleh negara-negara barat dan negara-negara penjajah daripada Asia. Dia ada dua sebab lah. Yang pertama, bumi Afghanistan ini ia kaya dengan bahan galian seperti gas. Ini menjadi sumber ekonomi yang penting kepada mana-mana negara yang dapat menjajah Afghanistan. Dan yang keduanya, bumi Afghanistan ni boleh dijadikan sebagai tapak untuk meluaskan kuasa menjajah negara-negara lain, terutamanya Pakistan dan Iran. Sebab itu daripada sejak kurun 16 lagi, cubaan beberapa negara daripada barat dan Rusia untuk menjajah Afghanistan ini gagal kerana diberi tantangan hebat oleh bukan pasukan tentera tetapi ialah rakyat Afghanistan sendiri. Pernah angkatan tentera rakyat Afghanistan yang berjumlah 60,000 dapat mengalahkan tentera Hindu yang sangat popular, yang sangat kuat ketika itu, yang berjumlah 80,000 orang. Jadi selepas kekalahan tentera Hindu ini, Afghanistan makin berkembang. Dikatakan berada di zaman kegemilangannya. Cuma perubahan yang ketara berlaku pada tahun 1933 apabila Afghanistan diperintah oleh seorang raja yang bernama Raja Zahir Shah. Raja ini dia telah memperkenalkan satu revolusi yang disebut sebagai revolusi kebudayaan. Revolusi kebudayaan ini hampir sama dengan Pancasila di Indonesia ataupun rukun negara di Malaysia. Ketika merasmikan revolusi ini, Raja Zahir Shah telah mengambil sehelai tudung ataupun jubah purdah, lalu dipijaknya dengan mengatakan saat ini maka hilanglah kegelapan yang menyelubungi negara Afghanistan. Maksudnya, selama ini orang-orang seperti Raja Zahir Shah ini yang telah pun dipengaruhi dengan ideologi komunis, mereka ini sangat anti kepada kebudayaan orang-orang Afghanistan, terutama kaum wanitanya yang mengamalkan sistem hidup atau cara hidup Islam, terutama dalam isu menutup aurat. Jadi mereka menganggap pemakaian purdah ini sebagai satu kongkongan kepada kebebasan masyarakat Afghanistan untuk lebih maju. Dengan pakaian ini, budaya hidup begini menyebabkan orang-orang, khususnya wanita di Afghanistan, tidak maju. Jadi bila Raja Zahir Shah naik sebagai seorang raja, dia telah memperkenalkan budaya ini. Di antara aktiviti yang mereka lakukan ialah banyak program-program yang menghina Islam. Terutamanya seperti mereka menyebut bahawa solat, puasa, semua ini merupakan budaya-budaya ataupun amalan-amalan yang kolot, yang tidak memberi kemajuan kepada masyarakat ataupun rakyat Afghanistan. Kemudian kesempatan dengan sikap Raja Zahir Shah ini, pihak Rusia mengambil kesempatan, iaitu mula memasuki ideologi komunis mereka dengan mereka mempengaruhi Raja Zahir Shah
untuk melantik seorang Perdana Menteri yang bernama Muhammad Daud, iaitu salah seorang anggota komunis, sebagai Perdana Menteri Afghanistan. Selepas Muhammad Daud jadi Perdana Menteri, pelajar-pelajar universiti ini telah pun berpecah kepada dua kumpulan yang besar. Yang pertama, kumpulan yang pro kepada ideologi komunis, dan yang keduanya kumpulan yang pro kepada Islam. Kumpulan pro kepada komunis ini semakin hari semakin berani dalam menghina budaya dan adat Islam, hukum hakam berkaitan dengan Islam. Di antara yang pernah mereka lakukan ialah dengan mengoyak naskah Al-Quran. Lalu mereka menaburkan cebisan-cebisan itu daripada tingkat 3 bangunan universiti, yang menyebabkan pelajar-pelajar daripada pro-Islam ini tersangat marah sehingga berlaku pertemuan, dan akhirnya pelajar-pelajar pro-Islam ini telah menubuhkan satu persatuan yang dinamakan Persatuan Pemuda Islam pangkat universiti di Kabul. Kemudian mula disebarkan ke universiti-universiti lain seluruh negara Afghanistan. Dari masa ke masa, pelajar-pelajar yang pro kepada komunis ini, mereka rasa mereka ada kekebalan kerana Perdana Menteri menyembelih mereka, dan kemuncaknya apabila Raja Zahir Shah didapati tidak mampu mengekang kebangkitan pelajar pro-Islam dan juga pensyarah-pensyarah mereka, lalu kerajaan Rusia telah mengarahkan supaya Raja Zahir Shah ini tinggalkan takhta dan diganti oleh Perdana Menterinya Muhammad Daud. Muhammad Daud mengambil alih sebagai presiden, dan sejak pada itu tahun 1974 maka berakhirlah pemerintahan beraja di Afghanistan dengan Muhammad Daud sebagai Perdana Menteri yang pertama. Selepas ia menjadi presiden, Muhammad Daud telah mengadakan undang-undang yang lebih ketat terhadap pelajar-pelajar yang pro-Islam. Di antaranya ialah dengan menangkap presiden pelajar Persatuan Islam, Pemuda Islam Universiti yang bernama Abdul Rahman Niazi. Setelah dia ditangkap, ia dihukum bunuh secara meracun dirinya. Dipaksa meracun, minum racun hingga mati. Peristiwa ini menyebabkan kemarahan yang amat sangat seluruh pelajar-pelajar, pensyarah-pensyarah dan rakyat-rakyat di Afghanistan. Satu kebangkitan yang dahsyat berlaku, lebih-lebih lagi apabila pemerintah boneka Rusia ini tidak membenarkan orang ramai hadir ke Parlimen Kebumian Abdul Rahman Niazi. Selepas itu, tidak cukup di situ, Muhammad Daud meneruskan lagi agenda-agendanya dengan menyebarkan ideologi komunis bukan saja di peringkat universiti, malah di seluruh sekolah-sekolah dengan mengeluarkan majalah surat khabar yang pro kepada komunis. Perbuatan ini menyebabkan rakyat semakin marah, khususnya pelajar universiti, yang menyebabkan berlaku pertembungan yang lebih dahsyat, himpunan yang lebih dahsyat, sehingga 200,000 lebih rakyat Afghanistan keluar berhimpun untuk menuntut Presiden Muhammad Daud letak jawatan. Tetapi Muhammad Daud yang dikenali sebagai seorang yang kejam, dia telah meleraikan himpunan itu dengan menghantar jet pejuang, kereta kebal dan pasukan meriam. Ia tidak memberi apa-apa amaran melainkan melepaskan tembakan, sehingga pada hari itu saja 20,000 peserta himpunan telah gugur syahid. Tetapi seperti yang dikatakan, rakyat Afghanistan ini memang orang yang berani, lasak dan tetap mempertahankan maruah perjuangan agama Islam mereka.
Berbagai-bagai himpunan mereka anjurkan seluruh negara, dan akhir sekali pihak Rusia dapati boneka mereka yang diketuai oleh Babrak Kamal yang menggantikan Muhammad Daud sebagai presiden, dia telah mengharamkan Persatuan Pelajar Islam. Dia telah mengharamkan majalah-majalah, surat khabar yang berkaitan dengan Islam, subjek ataupun pelajaran agama Islam di sekolah-sekolah dihapuskan, siaran TV dan radio yang berkaitan dengan agama Islam juga dimansuhkan. Perbuatan ini menambahkan lagi kemarahan rakyat sehingga berlaku lagi himpunan yang besar, dan kerajaan Babrak Kamal ni gagal untuk berdepan dengan kebangkitan rakyat. Bimbang dengan keadaan ini, Rusia akhirnya mengambil keputusan untuk masuk menjajah terus, mentadbir terus bumi Afghanistan. Pada 27 Disember 1979, bermulalah pencerobohan tentera Rusia ataupun lebih popular dengan sebagai pasukan beruang merah ke atas negara Afghanistan. Dan Afghanistan ketika itu rakyatnya telah membentuk beberapa parti politik. Terdapat 7 parti politik utama yang ada agenda tersendiri untuk menentang kerajaan Rusia. Melalui parti-parti politik ataupun Tamzin ini, rakyat Afghanistan telah bangun menentang secara habis-habisan. Walaupun mereka tidak ada pengalaman dalam bidang ketenteraan, tidak ada pengalaman dalam peperangan, tidak memiliki senjata-senjata canggih, hanya yang ada ialah senapan patah AK-47 yang biasa-biasa saja. Tetapi semangat mereka mempertahankan bumi mereka daripada penjajahan Rusia tetap berkobar. Dan akhirnya daripada masa ke masa, kebangkitan rakyat menentang pencerobohan Rusia ni semakin menular ke seluruh negara, merebak pula ke negara-negara Arab, dan seterusnya boleh kata hampir ke seluruh dunia. Orang mulai kenal peperangan di antara beruang merah dengan mujahidin Afghanistan. Daripada sini, setelah terbit seruan jihad, bumi Afghanistan yang telah melahirkan beberapa orang tokoh-tokoh penting di luar daripada Afghanistan untuk memberi semangat jihad, motivasi kepada umat Islam seluruh dunia untuk sama-sama datang ke bumi jihad Afghanistan. Kembali kepada 7 tanzim tadi, iaitu parti politik di Afghanistan, ada 2 tokoh pimpinan yang sangat digeruni oleh Rusia, iaitu Ustaz Rasul Sayaf dan juga daripada engineer Gulbuddin Hekmatyar. Ini 2 tokoh yang sangat digeruni oleh musuh, kerana mereka ini mempunyai bukan saja pengaruh yang besar di kalangan rakyat Afghanistan, tetapi mereka ini mempunyai sikap atau prinsip yang tegas terhadap Amerika dan juga Rusia. Bagaimanapun, seperti biasalah mana-mana negara pertubuhan parti politik, dia tidak dapat bersatu antara satu sama lain. Dia 7 tanzim ini juga dalam menghadapi pencerobohan Rusia berpecah ke aliran masing-masing. Ditakdirkan oleh Allah, datang seorang pensyarah yang berasal daripada Palestin, pensyarah universiti di Palestin, kemudian dia bertukar menjadi pensyarah di Universiti Islamabad di Pakistan, yang bernama